Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman serta Islam. Alhamdulillah, dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah di rumah Allah yang penuh keberkatan ini, yang penuh keindahan ini, Masjid Siti Alam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada jawatan kuasa masjid, pengerusi masjid, nazir masjid. Alhamdulillah, ahli jawatan kuasa kuliah dapat diteruskan dalam satu tajuk perisai daripada jin dan sihir, insya-Allah. Alhamdulillah, kita telah berhenti pada bulan lepas bagi menghormati bulan Ramadan, laluan program-program pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, jadi insya-Allah kita sambung hari ini masih di bawah satu tajuk, ya. Sebelum ini kita menerangkan, berkongsi mengapa jin syaitan ini mengganggu kita. Ada banyak sebab, ya. Kita senaraikan 10 sebab mengapa jin ini boleh mengganggu manusia. Macam mana jin ini boleh masuk untuk mengganggu manusia, apa lubang-lubang dia, apa cara-cara dia untuk masuk ke dalam tubuh badan manusia dan mengganggu kehidupan manusia. Termasuklah daripada sudut fizikal, ibadah, rohani, fizikal, semua dia akan ganggu. Bila dah masuk dalam tubuh badan manusia, dia akan mengganggu kehidupan dan ibadah kita. Itu masalah. Jadi kita dah terangkan, ya, sebelum ini ada 10, kita dah terangkan secara terperinci 4 perkara. Yang pertama, sebab lemahnya rohani seseorang itu. Bila banyaknya maksiat, bila banyaknya sifat mazmumah, bila banyak perkara-perkara lara kita lakukan, maka makin mudahlah syaitan itu dekat, jin itu dekat untuk masuk ke dalam tubuh badan manusia. Jadi kita sedaya upaya hindari dia, bersihkan dia, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan amal-amal soleh, supaya mereka semakin jauh dengan kita dan sukar untuk masuk ke dalam tubuh badan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita jarang melakukan sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Kita tinggalkan sunnah-sunnah Nabi. Ya, sunnah-sunnah Nabi ini termasuk daripada sudut banyaklah perbuatan dia, cara pakaiannya, cara percakapannya, doa-doa yang diamalkannya, semua adalah perisai daripada jin syaitan ini untuk masuk ke dalam tubuh badan manusia. Adab-adab yang dilakukan oleh Nabi SAW juga satu perisai yang cukup ampuh untuk jin ini masuk ke dalam tubuh badan manusia. Tak mampu dia masuk kalau kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya-Allah, ya, itu jaminan daripada Nabi. Contoh, bila kita baca zikir pagi dan petang, ada satu zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, kita baca 100 kali setiap hari. Ya, janji Nabi pada hadis tersebut, syaitan tak boleh mengganggu kita. Itu janji Nabi. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan, siapa mengamalkan zikir tersebut, ya, 100 kali setiap hari, biiznillah, dengan izin Allah, syaitan tak mampu untuk mengganggu kita. Ya, bila kita tengok apa yang disebut Syekh Allahumma salli ala sayyidina Abdul Wahid Salam Bali dalam kitab Ruqyah Syar'iyyah, disebut apa? Ada banyak pesakit yang ditemui, yang dirawat, pengalaman-pengalaman beliau. Bila mengamalkan zikir ini dengan izin Allah, pesakit yang kuat mana pun dengan izin Allah boleh sembuh dengan izin Allah.
Jadi amalkan sunnah-sunnah Nabi ini, jangan tinggalkan sama sekali. Itu yang kedua. Bila kita mula tinggalkan sunnah-sunnahnya, makin mudahlah untuk dia mengganggu. Yang ketiga, sifat marah. Kita tak dapat kawal sifat marah kita. Rupanya sifat marah ini adalah perintah daripada Allah, mengawal sifat marah. Mengawal sifat marah ini satu perintah daripada Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita dah jelaskan daripada dalilnya, cara-cara untuk mengawal marahnya, bagaimana barat ini adalah satu jalan jin boleh masuk dalam tubuh badan kita. Tu cara mengapa jin ini boleh masuk dalam tubuh badan kita, antara sebab kita tak dapat kawal sifat baran atau marah kita yang terlampau. Cakap sikit nak mencarut, cakap sikit nak maki, cakap nak kena kuat-kuat, orang tu dekat dengan kita, nak kena tengking baru puas hati. Tu baran tu. Kita boleh cakap pelan-pelan kan, tapi tak, nak kena tengking juga baru puas hati. Tu jalan syaitan nak masuk. Sebelum dah rawat, dah bersih dah tak ada gangguan, lega dah sakitnya, alhamdulillah dah lega dah, ya, dah tak ada dah tanda-tanda sihir ni, dah tak ada dah tanda-tanda gangguan ni. Tapi satu hari tu Allah uji dia dengan sedikit ujian. Dia marah keterlaluan, dia makinya orang tu, dia hembunya orang tu. Besok sakit semula, datang balik mimpi yang bukan-bukan, dah dituduh orang hantar semula sihirnya. Banyak yang berlaku. Ustaz, saya kena sihir balik, saya kena orang tu hantar balik, jin tu tak keluar-keluar Ustaz. Puas dah berubat, rupanya sifat barat ini tak selesai lagi. Cuba kawal sifat marah tu, biiznillah dia tak boleh nak masuk balik. Kalau dia masuk pun dia boleh keluar dengan cepat, insya-Allah. Itu yang keempat. Ya, kita dah jelaskan, dan hari ini sepatutnya yang kelima, ya, kesedihan yang melampau. Bila mana ada kesedihan yang melampau pun mudah. Yang kelima bukan kesedihan yang melampau, ya. Wanita atau lelaki yang tidak menutup aurat atau yang suka bertabaruj. Yang suka bertabaruj. Sebelum ini kuliah yang terakhir kita kongsikan, ya, berkenaan dengan tabaruj, iaitu berhias secara berlebih-lebihan. Lelaki ke perempuan ke, sama je. Siapa yang suka berhias secara berlebih-lebihan atau yang disebut sebagai tabaruj, yang tidak dibenarkan di dalam agama ini, adalah satu jalan yang sangat mudah untuk dia masuk. Pakai makeup tebal-tebal, habis bibir tu tebal jadinya, dengan maskaranya, dengan contact lensnya, tebal muka dia. Jadi itu jalan mudah untuk dia masuk mengganggu kita. Tuduh orang sihir lagi, tuduh lagi macam-macam, orang tak suka kat dia, padahal kitalah yang punca utama dia masuk mengganggu kita. Jadi kita kurangkan, ya, berlebih-lebihan tersebut sekadarnya. Pakai baju sekadarnya, make up sekadarnya, ya, supaya tak menarik perhatian syaitan untuk datang mengganggu kita, menarik pandangan mata lelaki yang mendekatkan dengan maksiat. Tu antara punca bagaimana syaitan boleh mengganggu kita. Dan hari ini sepatutnya kita masuk satu lagi, bagaimana jalannya untuk syaitan ini mengganggu kita. Antara sebabnya adalah sifat, ya, kesedihan yang melampau. Tapi kita stop. Hari ini kita masuk satu perkara juga yang amat penting, ya, separuh kita masuk, kita akan tambah pada bulan hadapan, insya-Allah. Hari ini kita nak tengok apa? Kelemahan jin ini. Diingat dia boleh masuk dalam tubuh badan kita, dia ganggu kita, dia tak ada kelemahan. Syaitan ini ada kelemahan dia. Jin syaitan ini ada kelemahan dia. Bila kita tahu kelemahan dia, kita boleh tahu cara untuk mengatasinya. Kita lawan mengikut kelemahan-kelemahan yang dia ada. Jadi hari ini kita berikan beserta dalil yang cukup kuat daripada Al-Quran dan hadis berkenaan dengan kelemahan jin syaitan ini. Selalu kita dengar, ya, yang mengganggu ini teruk sangat, kuat ni ustaz, kuat, dia tak boleh dah lawan dah, terlalu kuat jin yang ada dalam tubuh badan. Kalau merasuk tu 2 jam 3 jam tak sedar-sedar. Rawatan ni dah jalan lebih 10 tahun tak sihat-sihat. Ini jin kuat ni, sihir dia kuat. Betul ke dia kuat? Betul ke serangan jin syaitan itu kuat? Mana bukti dan dalil daripada Al-Quran atau hadis yang menyatakan dia kuat? Ada ke? Hari ini kita tengok kelemahannya berdasarkan daripada Al-Quran dan hadis.
Bila kita tahu kelemahan, insya-Allah mudah untuk kita atasi. Kita simpulkan pada peringkat awal, kelemahannya ada 4. Jin syaitan ini ada 4 kelemahan yang utama. Apa yang pertama? Kelemahan utama syaitan ini Allah sebut di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat yang ke-76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu amatlah lemah. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surah An-Nisa ayat yang ke-76. Dengan jelas Allah menyatakan bahawa tipu daya dia adalah lemah. Syaitan ini bersifat lemah. Kenapa kita sangka dia kuat? Kuatnya dia. So kita sangkal gangguan yang ada pada tubuh manusia. Serangan jin syaitan ini kepada manusia, serangannya adalah lemah. Itu salah satu tipu daya daripada syaitan. Dia bersifat lemah. Ini dalil daripada Al-Quran. Sombong ustaz ni sebut kata tak kena boleh lah. Tak. Kita cakap berdasarkan pengalaman dan daripada Al-Quran. Al-Quran kata lemah, lemahlah. Percayalah. Tipu dia adalah bersifat lemah. Ya, bila kita gunakan cara yang betul, kaedah yang betul, ya, biiznillah sembuh dengan izin Allah. Nabi ajar kita, beri petunjuk kepada kita cara melawan sihir, cara mengelak daripada serangan jin. Banyak dah amalan zikir pagi petang, baca muawwizat 3 kul selepas solat, baca bismillahilladzi la yadurru, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Diletaklah sihir bersama mana kat tempat tersebut. Bila mula kita letakkan tawakal kita kepada Allah, mengikut sunnah Nabi yang sahih, biiznillah, saya bagi jaminan tak kena. Kalau kena pun taklah 100%. Tak 100% kalau kena dengan izin Allah. Sepatutnya hari tu kita kena muntah darah. Orang tu dah letakkan santau dalam makanan tu, nak jatuhkan perniagaan orang ni. Tak apa, kita letak santau. Siapa yang makan kedai tu, hari tu akan muntah darah. Kebetulan dengan izin Allah kita amal zikir. Sebelum keluar sampai tempat tu kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Masuk kedai tu, kita ambil makanan tersebut, masuk dalam pinggan, makan bismillah. Elok tak kena. Kena pun tersedak sikit, jadi najis dengan izin Allah. Biasa kita jumpa. Kalau kena pun mudahlah rawatan dia. Taklah seteruk orang yang pergi kosong, tak baca apa-apa. Di izin Allah, ditakdirkan Allah dia kena, mungkin 100% muntah darah ketika itu. Tersedak, rasa macam tercekik tulang, akhirnya terbatuk-batuk, muntah, keluar darah. Hati-hati. Jadi kita kena ingat, kelemahan syaitan jin ini yang pertama adalah bersifat lemah. Dia ganggu kita macam mana pun, kuat macam mana pun, hebat macam mana pun, dia tetap lemah di sisi Allah. Jangan takut, hadapi dia. Teruskan dengan ikhtiar ruqyah syar'iyah, amalan mandian bidara, teruskan ikhtiar. InsyaAllah biasanya sembuh dengan izin Allah. Tepat caranya, kena dengan ubatnya, biiznillah, boleh sembuh. Jadi jangan takut kalau orang kata serangan ini kuat, jin ini kuat, tempat ini kuat. Tak. Kita patahkan hujah tersebut dengan surah An-Nisa ayat yang ke-76. Inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sangat dhaif, sangat lemah. Yang kedua, kelemahan jin syaitan ini adalah dia takut kepada orang yang ikhlas. Dia cukup takut dengan orang yang ikhlas. Kalau pergilah mana-mana kursus perubatan Islam, siapa yang belajar tentang perubatan Islam, belajar di Darul Syifa, Darussalam, mana-mana tempat pun, ya biasanya perkara pertama yang dia ajar kepada pelajar-pelajar tentang sifat ikhlas, supaya bacaannya, perbuatannya itu jadi kuat ketika ikhtiar dijalankan. Syaitan tak tembus kepada orang-orang yang ikhlas. Buktinya daripada surah Al-Hijj ayat yang ke-40. Ayat yang ke-40 surah Al-Hijj ayat yang ke-40.
Ya, iblis berkata, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, maka demi sesungguhnya aku akan memperelokkan segala jenis maksiat kepada Adam dan zuriatnya di dunia ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas di antara mereka. Al-Hijr ayat yang ke-40. Sebab itu kadang-kadang ada peruqyah dia baca taklud, baca-baca taklud. Sekali kena seorang ni, dia baca bismillah al-Fatihah dengan izin Allah, sembuh. Antara sebab kesembuhan yang Allah bagi, keikhlasan seseorang perawat dan pesakit itu. Perawat itu ikhlas merawat pesakit ini, dan pesakit itu ikhlas untuk dirawat, mudah untuk sembuh. Itu sebab perisai itu kuat. Allah kata dia tak boleh tembus. Dia kata kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Kita amal banyak mana pun, tetapi kita tujuan itu bukan kerana Allah, susah. Kita letak satu amalan sebab nak sembuh. Ustaz ni bagi amalan untuk sembuh. Baca ni boleh sembuh, baca ni 300 kali boleh sembuh, baca ni 300 kali syaitan tak boleh masuk dalam tubuh badan. Na'udzubillah. Kita dah buat satu amalan kerana fadilatnya, bukan lagi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak sembuh? Macam mana tak kena? Kena. Sebab kita dah tak ikhlas lagi dah. Kita dah mula meletakkan fadilat-fadilat tertentu sesuatu amalan dulu, bukan lagi kerana Allah, bukan kerana daripada perintah Allah, bukan kerana mengikut sunnah Nabi SAW. Tu kadang-kadang boleh kena. Sebab ikhlas itu dah ada mungkinlah tak 100% dah. Jadi apa-apa saja amalan yang kita buat, pastikan kita ikhlaskan dulu kepada Allah. Kita letak dulu Allah, aku buat ni kerana Allah. Allah perintahkan aku supaya beribadah, aku ibadah kerana Allah. Nabi buat, aku ikut apa yang Nabi buat. Biiznillah fadilat itu akan datang serentak. Fadilat itu akan datang ketika kita mengamalkan sesuatu amalan itu kerana Allah, sesuai dengan sunnah daripada Nabi SAW. Percayalah, ya, buatlah satu amalan itu, letakkan keikhlasan, maka syaitan itu sukar untuk tembus. Susah dah nak tembus. Dia nak cuba juga tak boleh, nak cuba juga tak boleh. Cuba buat satu amalan itu ikhlas kerana Allah, biiznillah. Sebab ini yang disebut di dalam Al-Quran. Ya, janji Allah, hamba-hamba yang ikhlas tidak akan disukar untuk syaitan itu mengganggunya. Ini daripada surah Al-Hijr ayat yang ke-40. Boleh buka Quran, boleh tengok terjemah, boleh tengok tafsir. Biiznillah, moga-moga kita mendapat kefahaman. Oh, patutlah kadang-kadang bila kita baca jadi juga, kena juga, tak selesai-selesai. 3 jam baca tak jadi-jadi. Rupanya kita dah mula letakkan sesuatu. Orang ni kaya, banyak duit. Mulalah diletakkan perniagaan kat situ. Jual produk dengan harga yang cukup tinggi. Jual produk. Ya, benda ini telah diruqyahkan. Air ini bukan air biasa, tapi telah dijampikan dengan ayat-ayat ruqyah. Boleh memberi kesan kepada seseorang yang meminumnya. Siapa ada kena gangguan jin, siapa nak terangkan hati anak, nak menundukkan isteri, boleh minum air yang kita telah jampi ini dengan harga RM250. Ada satu hukum khas kita dah pernah baca, pernah terangkan tentang bila meletakkan sesuatu harga terlalu tinggi kepada bahan-bahan yang telah diruqyahkan, dah seperti menunggang agama, mempergunakan agama mencari keuntungan dunia. Na'udzubillah. Syekh Utsaimin sebut dalam fatwa dia, tidak akan memberi kesan atau manfaat ayat-ayat ruqyah itu kepada bahan yang telah dibacakan, sama ada air, habatus sauda, minyak zaitun, jika kita meletakkan keuntungan dunia. Tak akan memberi kesan atau manfaat kepada air yang kita jampi ataupun bahan-bahan yang kita jampi. Dijampi untuk mencari keuntungan dunia, dah jadi bahan perniagaan. Minyak wangi atar kasturi beli RM10, bila dijampi tambah RM30, jual RM40. Ya Allah.
Dah jadi satu perniagaan. Itu sekarang punya pattern. Letak nama bidara sikit, harga melampau-lampau. Sabun bidara, bam bidara, semuanya dibidarakan. Semuanya jadi bidarakan, akhirnya jual dengan harga yang tak masuk akal. Hati-hati, kalau boleh, saya bukan nak menjatuhkan perniagaan orang, ya, kita buatlah sendiri, baca sendiri pada air ruqyah tersebut. Kita bacakan air dengan ayat-ayat Quran, dah jadi dah air ruqyah. Ya, boleh beli, tapi janganlah cari yang harga terlalu tinggi. Takut-takut ya pembuatannya itu meletakkan keduniaan di hadapan untuk mencari keuntungan semata-mata. Okey, berhati-hati sebab iaitu ulama sebut dia tidak memberi manfaat, takkan memberi manfaat. Tu yang kedua. Yang kedua, dia tak boleh tembus orang yang ikhlas kepada Allah. Ya, yang pertama tadi dia kalah dengan, dia tipu daya, dia lemah. Yang kedua, dia tak boleh masuk kepada orang yang ikhlas. Dan yang ketiga, kita kena ingat syaitan jin yang mengganggu kita ini, yang masuk dalam tubuh badan, yang membisikkan kejahatan, yang mengganggu kehidupan kita, yang mengganggu ibadah kita ini, martabat dia lebih rendah daripada manusia. Jin ini martabat kedudukan dia lebih rendah daripada manusia. Jin, dia kata dia datang seperti wali, pakai serban putih, jubah putih, ya. Wali bila datang agak-agak menjelma kepada kita tengah malam, dan tu dia mengaku dia salah seorang wali Allah dan mengajarkan beberapa tentang agama, mengajarkan kita tentang amalan. Tak ada. Yang menjelma itu adalah jin. Ya, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 menyebutkan martabat jin ini lebih rendah daripada manusia. Tu kena hati-hati. Bila martabat dia lebih rendah pada manusia, takkan kita nak ambil ilmu daripada dia. Mana sumber dia dapat ilmu-ilmu tersebut? Sebab itu ada isu bila kita mengambil ilmu daripada mimpi dan sebagainya. Dapat mimpi, diajarkan oleh seseorang, dikatakan orang alim, datang daripada mimpi, ajarkan satu amalan. Boleh tak kita mengambil amalan tersebut dan diamalkan? Majoriti ulama mengatakan tak boleh. Antaranya Tuan Guru Saharuddin, Dr. Amran Kasimin, Profesor Jahid Siddiq, Syekh Abu Barak Usama Al-Ma'ani, Syekh Abdul Wahid Salam Bali, semua ini mengatakan tak boleh. Jadi kita ikutlah tak boleh. Dia dia ada risiko yang sangat tinggi. Takut-takut amalan itu datang daripada syaitan. Yang datang ketika itu adalah syaitan, yang mengajar itu adalah syaitan, dan kita telah masuk dalam talbis iblis, belitan iblis. Jadi Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70, martabat jin itu lebih rendah daripada manusia. Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut, dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik, serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya ke atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Ya, kami telah memuliakan anak-anak Adam. Tu Allah sebut, Allah telah memuliakan anak-anak Adam, dan dia telah memberikan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah diciptakan. Tu anak-anak Adam ni kita, cucu-cucu Adam. Jadi bukannya jin. Allah tak sebut jin, Allah sebut cucu cicit anak Adam. Kita manusia, insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik ciptaan Allah, Allah sebut. Jadi jangan ingat dia ini martabat lebih tinggi, kita takut dengan dia. Besar dia ni, orang nampak dia besar, orang nampak dia warak, dia alim, dia bagi ilmu, dia menyerupai seorang syekh, martabat dia lebih tinggi, kita mengagung-agungkan dia. Berlaku. Kamu tak tahu, kamu tak nampak, yang nampak ni Allah bagi kelebihan. Ini lagi satu isu. Yang dikata, orang kata boleh nampak jin. Dia kata dia nampak, orang yang tak nampak, dia kata itu satu kelebihan. Dia telah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan jin ataupun makhluk-makhluk yang kita tak nampak. Betul ke kelebihan?
Betul ke kelebihan? Tidak. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-27, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya syaitan itu diciptakan dalam keadaan dia dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka. So Allah sebut dengan jelas ciptaan syaitan ini, ya, dia dapat melihat kita, kita tak dapat melihat mereka. Jadi kalau orang kata boleh nampak, dah menyanggah ayat Al-Quran ini. Jelas Allah kata tak boleh nampak. Ustaz Harudin kata siapa yang nampak, dia yang ada masalah, dia perlu dirawat, berhati-hati. Imam Asy-Syafi'i sebut orang yang ada kelebihan-kelebihan tertentu boleh berjalan atas air, yang menyatakan dia ada satu kelebihan, sila nilaikan dengan Al-Quran dan hadis. Jika ianya menyanggah dengan Al-Quran dan hadis, sila tolak ke tepi. Kalau itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tolak ke tepi. Itu amaran daripada Imam Syafi'i. Macam mana tu? Orang mengatakan dia boleh nampak jin, boleh kebal, berjalan atas air. Allahu Rabbi, ya Allah. Nilaikan dengan Al-Quran dan hadis. Itu pesan Imam Syafi'i. Ya, kita tengok kasut dia hebat, tak hebat macam mana pun dia, martabat dia adalah rendah daripada manusia. Allah lebihkan manusia. Allah lebihkan. Itu janji Allah, itu yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-70. Ini juga ditulis dalam buku Ruqyah Syariah Abdul Wahid Salam Bali, muka surat 65, Ensiklopedia Jin Sihir dan Perdukunan Ustaz Musdar Bustamam, muka surat 64, muka surat 65. Memang disebutkan bahawa martabat jin ini lebih rendah daripada manusia. So, jadi jangan takut bila kena gangguan, jangan ingat dia terlalu kuat, dia terlalu hebat. Sebenarnya dia sangatlah, ya, martabat itu terlalu rendah daripada kita. Jangan ingat dia kuat, jangan ingat dia hebat. Allah ciptakan jin ini, martabat dia, kedudukan dia sebenarnya lebih rendah daripada manusia. Jadi jangan agung-agungkan dia lah. Tumpang lalu tu pergi masuk hutan, cucu tumpang lalu, minta izin dengan dia pula. Kita minta perlindungan dengan Allah, bukan minta izin dengan dia. Tempat itu dia punya ke? Tempat itu Allah punya. Kita minta izinlah dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru. Bacalah 3 kul ke. Tak apalah nak sebut juga Assalamualaikum wahai penghuni tempat ni, aku nak lalu. Lalu lah, insya-Allah. Ya, banyak pengalaman kita tebang pokok besar-besar yang kata ada penunggu sekolah menengah rantau panjang dengan izin insya-Allah. Ya, beberapa kali kita dipanggil, bila ada kerasukan, pelajar akan lari ke dua pokok ni lah. Ya, ada 2 batang pokok ni, dia akan pergi lari ke situ. Merasuk dekat kelas, lari-lari pergi ke pokok tersebut. Dan mereka menyatakan kat pokok inilah selalu benda tu tunggu. Jadi kontraktor nak tebang tak berapa nak yakin. Pernah jadi bila nak tebang jadi isu lah. Demam, mesin rosak, ada je masalah, tak boleh nak tebang pokok tu. Jadi nak kena minta izin ke dengan penunggu pokok tu baru kita tebang? Tak. Kita minta perlindungan dengan Allah, kita tebang. Kita tepuk pokok tu, baca kalimat tammah, baca ruqyah sikit, ya, minta perlindungan dengan Allah, tebang. Tebang dengan izin Allah. Sampai sekarang dah tak ada dah pokok tersebut. Dengan izin Allah tak ada berlaku apa-apa pun. Ya, dah tak pergi dah kerasukan kat pokok tu. Pokok tu pun dah tak wujud. Jadi jangan takut, sebab dia taklah hebat pun. Martabat dia rendah. Bila kita minta dengan Allah, Allah akan lindungkan kita insya-Allah. Jangan takut. Ya, tu pengalaman kita dah. Banyak pokok lah, pokok dekat Pekan Meru pun ada. Pokok tu beratus tahun dah. Orang kat belakang, depan pokok tu ada kedai makan. So jadi kedai makan tu terganggu dengan pokok tersebut. Dia minta tebang kan pokok tu. Kali pertama datang nak ditebang, tak boleh tebang. Akhirnya biarkan. Lepas tu diminta kita bantulah untuk tebang pokok tu. Kita boleh tebang, kita boleh bantulah supaya mudahkan kerja-kerja penerbangan. Alhamdulillah dengan izin Allah pokok tu ditebang pada malam tersebut. Jangan takut, jangan minta izin dengan
jin syaitan, tapi mintalah perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang keempat. Seterusnya, ya. Syaitan ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Dia tak tahu pun perkara gaib. Dia tak tahu apa yang akan berlaku dan akan berlaku, yang dah berlaku dan yang akan berlaku. Dia tak tahu. Ya, kisah ini disebut dalam surah As-Saba ayat yang ke-14. Setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya, melainkan semut putih anak-anak yang telah memakan tongkatnya. Maka apabila ia tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka sedia mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya dalam azab, kerja yang berat lagi menghinakan. Surah As-Saba ayat ke-14. Jin tak tahu kematian, kewafatan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk relax kat situ, pegang tongkat, sehinggalah tongkat itu reput dimakan anak-anak. Nabi Sulaiman jatuh, maka barulah jin tahu bahawa Nabi Sulaiman telah wafat. Telah wafat baru tahu ketika dia jatuh, sebabkan tongkatnya reput dimakan oleh anak-anak. Dah wafat dah, selama ini kita kerja, Nabi tak nampak pun rupanya, sebab dia tak tahu pun perkara gaib. Ini bukti daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat jin-jin tahu kita buat apa. Sebab itu bila pergi pusat rawatan, jangan takut. Kita pergi berikhtiar, alah ustaz, nanti dia tahu kita buat. Dia tahu kita sedang berubat. Ya, perawat-perawat bomoh-bomoh tahu kita dah buat sesuatu. Tak tahu sebenarnya. Dia cuma meneka, menilik. Kalau dia tahu pun kerja jin, dia tengok kita buat, dia pergi lari jumpa tuan dia, bagi tahu, dia tengah buat lah tu. Dia bisik dekat tukang bomoh ni, dia bagi tahu, budak ni buat. Orang ni sedang diubatkan, dirukiahkan. Jadi perlu takut ke? Tak perlu takut. Dia tahu pun dia bukan boleh buat apa-apa. Tak boleh buat apa-apa. So jangan takut dengan yang mengatakan bahawa jin ini tahu kita buat sesuatu dan kita dah plan sesuatu. Dia tak tahu pun plan-plan apa kita nak buat. Hati-hati bila orang menyatakan dia tahu sebelum kita bagi tahu. Banyak datang ke pusat rawatan mengadu, ustaz, perawat tu kita tak cerita lagi pun, tapi dia tahu masalah kita. Dia cerita, saya sakit perut, kat rumah ada, ya, anak 3 orang lagi, saya bergaduh malam tadi dengan suami cakap apa pun dia tahu. Dah kita yakin dengan dini orang yang hebat. Macam mana dia tahu ya, sedangkan kita tak cerita lagi. Ini ciri-ciri kahin, ini ciri-ciri bomoh. Kalau dia kata dia ustaz, dia pakaiannya serban, janggut panjang, perwatakannya seperti ustaz, itu bukan ustaz, itu uskun. Ustaz campur dukun jadi uskun. Sekarang perkataan tu dah gelima dah. Nampak seperti ustaz tapi amalannya perdukunan, itu dipanggil uskun. Hati-hati. Bila kita berjumpa dengan uskun ini, sangat-sangat berbahaya. Daripada sudut akidah boleh tercalar, daripada sudut fizikal juga boleh terjejas. Nabi larang kita jumpa kahin, bomoh. Nabi kata 40 hari amalan solat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita percaya apa dia cakap, kita kufur dengan apa yang Nabi bawa. Ambil. Kufur ini kita perlu mengucap kalimah syahadah semula. Imam Az-Zahabi kata apa? Perkara syirik kepada Allah ini satu dosa besar yang pertama, first class. Dosa besar yang utama adalah syirik kepada Allah. Dosa besar yang kedua adalah perkara yang berkaitan dengan sihir. Dan salah satu dosa besar yang ada dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi adalah berkaitan dengan perdukunan, perbomohan. Ada disebut dalam senarai-senarai dosa-dosa besar. Jadi hati-hati, jin tidak tahu perkara gaib. Itu kelemahan dia. Satu kelemahan yang cukup jelas. Kalau dia kata dia tahu perkara gaib, menipu. Dia tipu kita bulat-bulat. Jangan kita tertipu dengan jin atau manusia yang menyatakan bahawa mereka tahu perkara gaib. Bukti dia ada pada surah As-Saba ayat yang ke-14. Okey?
Itu antara kelemahan-kelemahan jin. 1, 2, 3, 4. Yang keempat tadi, dia tidak tahu perkara gaib. Okey. Yang seterusnya, yang kelima, ya, serangan jin ini dapat diatasi dengan ayat-ayat ruqyah, jampi-jampi daripada Al-Quran, doa-doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Doa-doa yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah boleh mengatasi masalah gangguan jin. Boleh. Ia terbukti daripada surah Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa' wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran itu sebagai penawar kepada mereka yang bertakwa kepada Allah. Tu Allah sebut dia jadi syifa, penawar kepada orang-orang mukmin. Surah Al-Isra ayat yang ke-82. Al-Quran itu adalah penawar. Hadis daripada muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, syaitan lari apabila terdengarnya azan, sejauh azan itu didengari. Dia akan lari terkentut-kentut. Dalam hadis tersebut menyatakan syaitan akan lari terkentut-kentut apabila azan dikumandangkan. Dia akan lari sejauh azan itu tidak didengari. Masuk ke dalam mana? Masuk ke dalam tempat-tempat pembuangan hajat, tandas dan sebagainya. Jadi dia akan lari. Dengan azan pun dia lari. Nampak tak lemahnya dia? Lemah. Azan pun boleh lari. Syaitan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, hadis riwayat Muslim. Rumah yang ada gangguan, ya, diganggu dengan syaitan, bacalah surah Al-Baqarah. Berapa banyak? 1 surah. Hari ini kita baca setengah muka, besok setengah muka, lusa setengah muka, sampailah habis. InsyaAllah dalam proses kita membaca Al-Baqarah tersebut, syaitan dah tercicit-cicit lari. Sihir ke, saka ke, gangguan apa pun yang ada dalam rumah kita, ini janji daripada Nabi SAW. Syaitan lari bila rumah itu dibacakan dengan surah Al-Baqarah. Baca. Saya tak mampu baca, ustaz. Saya baca tergagap-gagap, susah nak kenal ayat pun, takut salah, nanti dosa saya baca. Sudah satu hal pula, tak mampu baca Al-Baqarah. Tak apalah, tak boleh baca. Perdengarkan surah Al-Baqarah. Pasang, tapi jangan campur dengan muzik. Ruang tamu pasang Baqarah, dapur pasang radio. Tak kena, tak sesuai. Jadi padam semua muzik yang ada, perdengarkan Al-Baqarah. Tak payah kuat-kuat, sayu-sayu pun okey. Moga-moga ada manfaatnya sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Ustaz, tak perlu tabur-tabur garam ke? Tak perlu tabur ladi hitam ke? Itu petua daripada ulama. Boleh nak buat, tapi kita cuba ikhtiar dengan membaca Al-Baqarah dulu. Ekstra kita boleh gunakan bahan-bahan tersebut. Nak pakai boleh, tak pakai pun tak ada masalah. Kita ambil keutamaan, tak payah pakai dulu. Cuba buat sendiri, biasanya selesai. Rumah yang ada jin syaitan, ya, dibacakan dan diperdengarkan dengan surah Al-Baqarah, dia akan lari. Nampak tak lemahnya? Lemahlah dia. Dengar ayat Quran pun dia boleh lari, sebab ini janji daripada Nabi SAW. Seterusnya, bukti yang seterusnya daripada hadis riwayat Muslim, ya, syaitan jin ini tidak dapat membuka pintu yang telah ditutup dengan menyebut nama Allah. Ini adalah satu hadis. Pintu-pintu yang ditutup, kita akan berhenti seketika untuk laluan azan, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi. Jadi yang terakhir tadi, kelemahan jin ini antaranya tidak dapat membuka pintu yang sudah ditutup dengan menyebut nama Allah. Jadi hadis daripada riwayat Muslim, Nabi kata kalau masuk maghrib ini, tutuplah jendela atau pintu dengan menyebut nama Allah, maka dia tidak akan masuk. Maka tak ada tempat dia boleh masuk dengan tempat-tempat yang kita bacakan dengan Bismillah. Dengan Bismillah pun dia tak boleh nak tembus. Nampak tak lemah dia? Lemah. Allah kata dhaif, dhaif lah dia. Lemah tak dia? Lemah lah dia. Kita kuatkan dengan dalil daripada Nabi. Nabi kata Bismillah dah cukup dah. Tak dapat tembus dengan Bismillah. Baling batu baca Bismillah. Tuang air panas dekat sinki Bismillah. Supaya dia tak dapat ganggu kita dengan izin Allah. Jadi penting kita minta menyebut dengan nama Allah ini, sangat penting supaya tidak diganggu oleh makhluk-makhluk ini. Yang terakhir, yang keenam, kelemahan jin ini, syaitan jin ini takut kepada orang-orang yang beriman dan soleh. Dia cukup takut dengan orang-orang yang beriman dan soleh. Kisah daripada jin takut kepada sepatu Imam Ahmad bin Hanbal, Kitab Ahkamul Marjan. Daripada Kitab Ahkamul Marjan ini menyebutkan bagaimana satu kisah, jin ini takut dengan selipar Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali lah, pemegang mazhab Hambali, owner kepada mazhab Hambali ini. Sandal dia pun dah takut dah. Orang tu kerasukan, dia kata tak apa, kau ambil aku punya capal ini, aku punya sandal ni, kau pergi bawa, kau pergi ketuk boleh dia. Kau pergi ketuk dia, tak sempat nak ketuk, dia tengok sepatu Imam Ahmad pun dia dah takut. Tak apa, aku keluar. Aku tahu siapa punya sepatu ni, jadi aku keluar. Tu dia takut dengan orang yang soleh. Seterusnya daripada kisah syaitan takut kepada Sayyidina Umar. Macam mana dia takut? Mana-mana jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar, syaitan cukup takut nak lalu. Dia tak boleh lalu mana-mana laluan yang dilalui oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Bukhari, yang meriwayatkan bahawa syaitan tak akan lalu mana-mana laluan yang dilalui oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Sayyidina Umar salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah jin takut kepada Imam Ibn Taymiyah, dalam kitab Tibun Nabawi, Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, jin ini takut kepada Imam Ibn Taymiyah. Bila mana ada gangguan, Imam Ibn Taymiyah nak bantu ruqyahkan, tak sempat nak baca apa-apa, dia kata dia nak keluar. Aku nak keluar, aku tahu engkau siapa, aku takut dengan engkau. Dia kata dia takut dengan Imam tak. Imam Ibn Taymiyah dia kata apa? Kau jangan takut dengan aku, kau takutlah kepada Allah. Tuhan yang menciptakan engkau. Kau keluar. Kau keluar kerana kau takutkan Allah, keluar.
Jadi dia keluar, nampak, jumpa orang soleh pun dia dah takut dengan izin Allah. Pengalaman kita duduk kat Darul Syifa dulu, bila praktikal dengan Ustaz Harundin, kita tengok benda ni. Kita punyalah rawat dia, ya Allah. Setengah jam baca tak ada apa-apa respon. Relax, tak ada apa-apa pun. Sekali bawa depan tuan guru, tak baca pun, lalu je. Dia lalu dia tengok tuan guru, tumbang, pengsan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita baca dekat setengah jam, barulah pesakit rasa perbezaan. Tuan guru baca tak sampai 2 minit, lega pesakit dengan izin Allah. Allahu Rabbi. Nampak bezanya kita dengan otai ataupun alim ulama. Beza lah. Amalan kita dengan mereka ada macam langit dengan bumi mungkin, ya. Kita tak sama dengan mereka, martabat kita ni taklah sehebat mereka, ya. Tu jadi penting kita beramal soleh sebenarnya. Kita bukan nak cakap apa, pentingnya ya amal soleh untuk perisai daripada syaitan ini. Terus beramal soleh, biiznillah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan jin syaitan ini akan sukar untuk mengganggu kita. Wallahu alam. Ya, mungkin sekadar itu pada hari ini kita simpulkan ada 6 kelemahan jin syaitan ini. Yang pertama, tipu daya syaitan ini adalah lemah. Yang kedua, takut kepada orang-orang yang ikhlas. Yang ketiga, martabat jin syaitan ini lebih rendah daripada manusia. Yang keempat, tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Yang kelima, serangan jin syaitan ini dapat diatasi dengan ayat-ayat ruqyah. Yang keenam dan terakhir, syaitan itu takut kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Moga-moga ia bermanfaat, moga-moga menjadikan iktibar. Ya, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.